Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'd. Oke, so kita tengok soalan lain Soalan soalan lain. Okey. Eh, Ini akses. Siapa ada soalan tak? Soalan lain. Dia punya aku link tu. Okey, jap list ni boleh. Oh, Saya hilang eh? hilang. Orang delete ke? Okey, Aduh, dah aku tak download habis lagi. jap. Okey, jap. Kalau ni boleh nampak ke jap tak tahu dia ni nampak ke tak, tapi dia tak download lah. Aku tak, dia macam ni. Nampak ni? Nampak. Okey, nampak. Kalau aku tekan Macam zoom reload dia akan sikit. hilang kan? Kalau Download aku tu. reload dia akan hilang. Download dulu. Okey, jap. Tak boleh download tu. Dia Tak payah reload lah. Screenshot. Kau zoom je. screenshot. Okey, jap. Kena simpan, kan hilang nanya. Okey, jap. Aku snap lah gitu macam mana. Macam mana bila hilang macam mana boleh hilang? Tu lah. Nah, Ada yang dah set download. Okey, cun. risk. So tak test snap maknanya. Okey Okay, so kita tengok lagi ni ni tajuk, ni by tajuk lah kan. Okay, boleh nampak soalan ni? Okay, soal banyak ni Okay, kalau soalan ni بين كيف يتحقق بر الوالدين شرعا وهل يستوي الوالدان الكافران في ذلك ووضح ماذا يعتبر عقوقا لهما في الشرع مع ذكر macam mana nak capai birrul walidain syar'an mengikut syariah. So jawapan dia rasanya direct je kan. Maknanya al-ihsan ilaihima, berbaik pada mereka, ikut perintah perintah parent. Rasanya itulah kan semua ni. Maknanya rasanya jawapan yang general itulah kalau yang ini. Macam mana? Basically macam mana lah, macam mana birrul walidain syar'an. So rasanya ni banyak cara lah. So rasanya soalan ni tak susah kan. Hal yastawi walidain kafiran fi dhalik. Sekejap, kita nak tengok semua soalan ke yang ni? Ke nak tengok ada tajuk-tajuk tertentu? Yang tu aku rasa okey kan. Walidain. Ni berwalidain kan. So tengok yang lain. Okay, sekejap. Ini yang ada dukhul ni. Akhbar.
صلح عمارة المساجد الجهاد. Bagi tak ada. Bagi bawah istizan. bagi bawah tersebut tak silap. Tersebut. Dia macam kalau ikutkan tajuk tu lah. Kalau ikutkan tajuk. Kalau tengok ni, kalau contoh tersebut, fasir qawlillahi ta'ala. Kita tengok ni lah tajuk after midterm ni Fatin cakap. Tajuk after midterm. Okey. Tajuk after midterm apa? After tersebut kan? Okey. So ini sulh kita tak ni kan? Fa'in baghat ihdahum ni lah. Ni bagi ni. Ada ni juga. Sulh. Fa'aslihu. Tak. Fa'aslihu. No, ni kita rasa tak. Ini masuk ke midterm itu? Yang ni lah bagi kan. Masuk sikit Kan? bagi tadi tu. Kan? Okey. Kalau tengok soalan pun dia kata isyrah je ayat ni. Ma'abayan lataif tafsir. dia macam gitu. أوحى فيها من خطأ المشار إليها في الأكل لإقامة الصلح بين الفريقين متنازعين. وبagi tahu cara-cara untuk صلح بين الفريقين متنازعين. Okey. Untuk settlekan masalah. Okey. Ini bab saya imarat al-masajid. Okey, ini فسر قوله تعالى ما كان مشركين يعمروا مساجد الله إلى قوله هم خالدون مع بيان اللطائف ووضح المعنى الشرعي لعمارة المساجد وحكمها في مختلف الأحوال. Okey, hukum. Okey, dah tengok hukum Tengok hukum Ada apa saja. Soalan ni susah ke soalan ni? Okey, ni dia punya apa semua ni, atikaf apa semua ni. Salatul Nisa. Masa ni lah kot relevan dia. Kalau ikutkan ni musuh ni. Kat sini je lah. Bina al-masajid imarat ya. So dekat soalan tadi dia kata hukum kan? Hukum. وضح معنى الشرع لعمارة المساجد وحكمها في مختلف الأحوال. So maksud dia apa maksud dia? إني وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة منها أنها البيوت المبنية للصلاة فيها فهي خالصة له سبحانه والعباد.
So masajid ni, imarat masajid bina masjid lah. Okay. Basically imarat masajid bina masjid. Ataupun bina tempat untuk beribadah. Okay. So ada banyak tarif lah. Okay. Yang itu basically masuk dia. And then hukum dia yang ni kot. Yajib bina al-masajid fil amsar wal-qura wal-mahal. Jam' mahillah. Mahalla. Wa nahwaha. Hasb al-hajah wa min furud al-kifayah. Maksudnya hukum dia wajib lah untuk bina masjid. Di antara furud kifayah di satu tempat tu. Satu tempat tu wajib bina. Maksudnya itulah hukum dia. Fi buyutin tu. Lalu Sabu ni, dalam Sabu ni ada bincang isu imaratul masajid. Contoh kalau antara hadis yang digalakkan untuk bina masjid ni, mabana masjidan yabtaghi bi wajhi Allah, bana Allah lahu mithlahu fil jannah. Okey, so bina masjid kerana Allah, so Allah akan binakan untuk dia rumah dalam syurga. Tapi kini hukum, kalau sini tak ada bincang hukum lah. Dia, kalau hukumnya maknanya hukum tu mukhtalaf al-ahwal basically wajib fardu kifayah. Macam setiap tempat tu kena ada satu. Gitu. Setiap tempat kena ada tempat untuk orang beribadah. Gitu. So, di antara fardu kifayah. So kalau sebahagian dah ada kata tempat ada masjid, so tak perlu buat. So Allah imaratul masajid pun dia maksudkan juga macam rasanya bukanlah bina saja kan. Dia hukmuha fi mukhtalif al-ahwal. Tak tahulah kalau dikirakan hidupkan masjid tu sebagai imarah masajid juga. So macam luzum al-masajid. Sentiasa pergi masjid. So tu pun salah satu juga asalnya imaratul masajid. Tapi tak tahu lah kalau hukum ni nak bincang generally ke apa. Dalam Sabu ada tak dalam Sabu ni? Ada topik tu, imaratul masjid tu. Oh ada. Muka surat apa? 569. Uh-uh. 569. Juzuk 1. Oh ni satu. Okey. Kalau ayat ni faham je kan maksud dia? Syarah-syarah pada ayat. Ini al-ahkam syariah. Mal murad bi'imarat al-masajid fil ayat al-karimah. Inilah. Okey, so soalan tadi ada tanya ta'rif. So we can refer this one. Okay. So sebenarnya kat sini lah, ni lagi jelas. Murad bi'imarat al-masajid bina'uha, okay, wa tashyiduha wa tarmim ma tahaddama minha.
Basically bina. Ni bina, ni macam kuatkan balik apa ni tasyid. Tu termim ma tahada minha, maknanya bina balik apa yang betul dah ada yang runtuh ke apa ke. Ini semua ada imarah Ustaz. So yang ni wahai imarah hissiyah. So, yang ni dikata membana lillahi masjidan walau kamifhas qitatin. Tak tahu ni kamifhas qitat mungkin macam dia sikit je kot, dia contribute sikit je kot dalam bina masjid tu pun. So banallahu lahu banallahu lahu baitan fil jannah. So ini antara ni lah tarikh qala wal murad. Ada yang kata imarah bil salat wal ibadah wa qurubat. So ada yang kata takrif dia bina, literally bina. Ada yang kata dengan ataupun bina tu maksud dengan cara hidupkan masjid. Dengan solat dengan ibadat. Okay. So ni imarah ma'nawiyah. Dia ada imarah hissiyah, ma'nawiyah. Okay. So dari yang ni dia kata wala ma'a an yakun murad bil ayat naw'ain, hissiyah wa ma'nawiyah. So dia kata maknanya basically dua-dua ni dikira sebagai imarah. So itu ta'rif. Bagi tahu yang hissiyah dengan ma'nawiyah. Dan ini murad bil masajid. Tapi yang ini tak kaitan dengan soalan lah. Hukum dia dia tak bagi tahu pula pasal hukum. Cumanya dia ada isu kat sini hal yajuz istikhdam al-kafir fi bina al-masajid. Boleh tak kita guna orang kafir sebagai mana untuk bina masjid tu, okey? Yang ini. Beberapa ulama kata tak boleh. لأنه من العمارة الحسية وقال تعالى عن تمكين المشركين من عمارة بيوت الله. Sebab dalam ayat tu kata tak boleh. Apa ni? Dalam ayat tu larang so dia kata tak boleh based on ayat tu. Ini dia kata Allah jawaz istikhdamu lil mamnu' minha innahu huwal wilaya 'alayha. Amtasab bil waqf kafiran. So hukum dia tak banyak lah soalan. Soalan markah sebenarnya 7 markah. Tapi dia kata ma'bayan lataif. So kita tak perlu kot bayan lataif ni. So hukum dia sebenarnya fard kifayah lah. Okay, fard kifayah fi mukhtalif al-ahwal. Beza situasi tu ikutlah, mana ada jadi wajib, ada jadi mustahab. Okay, ada yang jadi mustahab. Asyik bagi tahu gitu. Kalau wajib banyak ni mustahab ni digalakkan. So macam tu lah kot. Ikut situasi. Tapi tak tahu nak refer mana, tak ada bincang pula. Okay, kalau soalan kedua pula tengok soalan seterusnya. Okay. Fasih innama ya'udhu. يعني وضح كيفية عمارة المساجد في الشريعة مستند بالأحاديث النبوية. كيفية cara عمارة المساجد. Okay, so yang ni dia kata basically cara bina masjid mengikut hadis Nabawi. Kalau ikut hadis Nabawi dia dibincang.
Betul, kalau cara bina masjid tu boleh jadi hissi ya. Kalau dia hissi ya, macam bina masjid tadi tu ni lah. Contoh, man bana Allah masjidan. Ini walau kami fahas. Ataupun man bana masjid yang tadi apa ni, yang dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala tadi. So Allah akan binakan untuk dia rumah di syurga. So yang tu lah kot kaifiyah. Maknanya bina as hissi. Okay. Kalau ma'nawiyah pula, so ada ma'nawiyah. Ma'nawiyah tu dengan cara solat dan melakukan ibadat dalam masjid. So yang ni hadis dia, ini tak tahu hadis ni, tapi ada, kalau ayat Quran ada kat sini. Buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Tapi hadis tak tahu kalau yang ni. Kalau dalam mausu'ah pun dia dia tak bincang direct. Kita ada tajuk kaifiyah cara nak bina masjid. Mungkin yang ni semua boleh refer kot cara dia ni. Untuk cara tu boleh kot guna ni semua. Ini hadis tadi, mabana masjidan yabtaghi biwajh Allah. Yang ni tadi, okey. Ini pun ada hadis juga, Nabi suruh bina masjid fiddur mana dalam apa ni, daerah tu, okey. Wa antu tutahhar tutayyib, okey. Jaga dia kebersihan, wangi, okey. So ni pun cara kot, ni antara cara-cara lah, ni antara cara-cara nak ni. Janibu masajidakum subyanakum. Ini contoh ni kot, contoh ma'nawiyah. So dia kata jauhkan subyanakum, anak-anak tu dari masjid. Tu majani ni kemudian yang insin. Lepas tu jual beli dalam masjid, khusumatikum, pergaduhan, dispute. Wa rafa' aswatikum, dan ketinggian suara dalam masjid. Wa iqamat hududikum. Yang ni iqamat hudud. So semua ni tak boleh buat dalam masjid. So mungkin lah ini cara-cara imarat al-masajid. So, yang ni benda perkara yang dilarang lah, yang Nabi suruh, yang Nabi larang. Wasal suyufakum, ni dikata tak, maknanya simpan pedang. Tak boleh perang lah dalam masjid. So ni antara cara-cara. Ini pun kalau ini dikata ini Nabi bagi tahu orang yang kencing dalam masjid tu, innal hadhil masajid la tuslah li syai'in misla hadzal baul wala al-qadir. Masjid ni tak sesuai. Tak boleh ada bukan tempat kencing ataupun benda yang kotor. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salat wa qiraatul Quran. Okay. Ini semua dalil ma'nawiyah. Okay, so ini jawapan dia. Sebab dia kata based on hadis kan. So bagi tahu lah, kalau yang hissi bagi hadis tentang bina masjid tu, ma'nawiyah hadis berkaitan dengan maknanya kan ma'nawiyah kita ibadat kan, ibadat masjid. So macam mana so hadis-hadis ni lah. Tak boleh buat bising, tak jual beli. So tempat tu dikhaskan hanya untuk ibadah. Wallahu a'lam. Boleh refer tu lah, mausu'ah tu okey rasanya. Okey, okey yang soalan ni. Kalau yang hukum tadi, hukum bina masjid tu yang farz kifayah.
Kalau yang kaifiyah tadi yang hadir-hadir banyak tu. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Fasir as bina. Buat pembinaan tu Anawiyah ialah kita hidupkan masjid tu dengan beribadat. Okey. Okey, so seterusnya ini Rabi' sama fasir nama maksud contoh kibit nama maksud syariah. Okey. So ini lah okey. So basically dia akan tanya soalan ni tentang imaratul masajid ni, dia akan tanya more kepada pada hukum dan kaifiyah. Okey. Okey, so kita pergi seterusnya. So ini semua boleh refer kepada dekat ni, dekat musuh tu imaratul masajid. Ini pula mualat al-kuffar. اشرح وابحث في مدى جواز علاقة المسلمين بالكفار ثم بين وجه الحرمة في النوع المحرم. Okay, ini tajuk mualat. Okay, wilayah. Dia kata ada wajah, ada wajah yang muharramah kan. Kubayin wajah al-hurmah fima yahrum min. Okay, maknanya wilayah ni maksudnya kita jadikan dia orang sebagai apa sebagai mu'in ya. Okay, our support gitu. So bila maknanya to what extent kita boleh minta mu'in ni macam support, our support lah, support. So wilayah kat sini rasanya wilayah as our support. So bila orang Islam boleh minta orang kafir untuk support dia orang lah, contoh dari segi kekuatan lah. Jadi dia ada situasi tapi dekat sini tahu kat mana dia bincang Ini dia just bagi tahu ta'rif wilayah. Setengah apa. Kalau dalam sabu ni muka surat apa 397. Ya, juzuk 1 ke 2? 1. Satu. 1 Kejap.
Muka surat apa tadi? 397. Oh, 397. Okay, ni ya. Nahi an muwalat al-kafirin. Okay, ni ayat dia la tasmu kafirin wala min dunil mu'minin. Okay, ini pun ada tajuk taqiyah ni. Oh, sekali yang taqiyah. Jadi hukum ni isti'anah. Isti'anah ni contoh minta tolong. Okey. Soalan ni apa tadi? Okey, tu extend kita boleh minta tolongan. Okey. So inilah. Ni salah satu juga ni. Contoh hukum isti'anah bil kufar fil harb. Kita minta tolong orang kafir dalam peperangan. So ikhtalafa al-fuqaha fi jawaz al-isti'anah bil kufar fil harb. So kita bagi tahu lah kot. So dia tengok okay, situasi pertama kalau dalam perang. Dalam perang macam mana? Boleh ke minta wilayah atau isti'anah dari kalau minta wilayah al-kufar, samalah minta isti'anah dari kufar. So annahu la yajuz al-isti'anah bil kufar fil ghazw akhdan bi zahir al-ayah. Bi zahir al-ayah, ayat tu memang kata la yattakhidul mu'minun kafirina awliya. So memang jelas kata tak boleh ambil orang kafir sebagai our support. Okay. So yang ni mazhab Maliki kata tak boleh. Dan dia bagi tahu kisah Ubadah ibn Samit yang isu sabab nuzul tu. Okay. Jadi dia orang guna juga yang ini riwayat Aisyah anna rajulan min al-musyrikin kana dha jur'ah wa najdah ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Badr sa'adama fi an yuharib ma'ahu. Ini kiranya ada orang musyrik yang datang kat Nabi masa Yaum Badr. Okey, perang Yaum Badr. Dan dia kata dia minta izin nak perang sekali dengan Nabi tapi Nabi reject. Dia kata irja. Falan asta'in bi musyrik. Nabi kata dia takkan minta tolong orang musyrik. Okey. So ini mazhab Maliki yang kata tak boleh. Mazhab al-jumhur قالوا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين. So ada dua syarat. Boleh dengan dua syarat. Awalan al-haja ilaihim. Satu, orang Islam memerlukanlah pertolongan diorang. And then thaniyan al-wuthuq min jihatihim. Dia kena percaya mana kena orang Islam kena ada trust kat diorang punya side. Maknanya tak boleh maknanya jangan takut ada apa ni diorang khianat ke apa. Itulah maksud dia. Okay. So ini ustadallu ala madhim bi fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ista'ana bi yahud Qainqa' wa qasama lahum. So ini semua yang contoh-contoh yang Nabi pernah minta tolong orang kafir. Ini Nabi minta tolong orang Yahud. Ini Nabi Safwan bin Umayyah fi Hawazin. So ada contoh-contoh Nabi minta tolong orang kafir. So fadalla dhalik ala al-jawaz. Jadi orang pun reply juga ar-rad ala adil maliki innaha mansukha bi fi'li sallallahu alaihi wasallam. Yang kata ayat tu mansukha. Okey. Ataupun yang situasi yang ahadith yang diorang guna tu yang Nabi kata dia tak akan minta tolong orang musyrik waktu Ghazwat Badr tu dia kata yang tu mansukha. Okey. Waktu waqala ba'd inna ma dhakum maliki yahmal ala adam al-hajah. Itu ada yang katakanlah maknanya yang Malikiyah larang tu ialah larangannya bila mana tak ada keperluan. Orang Islam tak perlu minta tolong orang kafir. So yang tu yang la juz. Sebab Malikiyah dia tak ada tengok syarat ke apa-apa. So kalau dengan cara ini yang ni at-tawfiq. Kiranya tak ada wa dzalika yahsul al-jam' bain adillatil man' wa adillat al-jawaz. So tawfiq lah dia orang cuba
Maknanya bila ada ta'aruf tu, contoh ada hadis, tu hadis kata Nabi tak minta tolong. Ini hadis menunjukkan Nabi minta tolong. So ini semua menunjukkan maknanya boleh tapi ada syarat. Gitu. Syarat dia dua tu lah. Okay. Ada keperluan dan percaya yang diorang tak tikam belakang. Okay. So ini je lah dari segi hukum. Dari segi al-harb. Tapi ni dari perang je lah. Okey. Ya, ada mausu' yang cover part ni. Ada. Okey, ada tak pasal. So kalau sabun ni dia bincang ni je hukum dalam peperangan. Sebab ini dah tak ada taqiyah. Lepas ni semua dah taqiyah. Yang ni pun tapi ada juga hukum kat sini pun ada. Ni pun ada tauliyah al-kafir. Okay. Tapi kita tengok dulu Okay, yang ini kita tulis soal. Ni tajuk dia ni al-isti'anah bi ghairi muslimin ala qital al-adu. Ni perang tadi. So perang tadi yang samalah macam kita bincang tu. Tapi ini dia ada bincang siapa Zahab al-Hanafiyah wal Hanabilah fi sahih apa semua tu. Ila jawaz isti'anah bi ghairi muslim 'inda al-hajah. Ini dia kata boleh 'inda al-hajah. Ini pula صرح الشافعي والحنابلة أنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأي من المسلمين. Ini bahagian ni dia ada letak syarat lebih. So tak tahu nak refer mana satu kalau ini. Refer sabun ni ke mausu'ah? Dalam tutur tak refer ni. Macam mana? Apa dia tadi? Ni macam tajuk jihad je. Tajuk jihad. Yes. Rasanya yes. Tajuk jihad. Kan kalau ikut ni tajuk jihad. So mungkin aku tak tahu. So kalau tajuk jihad lain Isti'anah. Isti'anah minta tolong. Okay. Ialah ni muharramat al-jihad wa makruhatihi. Al-qital fil ashhur al-hurum. Ni tentang jihad. Betul ni berkaitan dengan jihad. Yang dalam tutur Ustaz discuss yang mana? Pada dalam tutur. Kalau anda tajuk wilayah. Ustaz discuss yang ni kan? Tapi kalau basically fil harb sama je lah dengan tajuk tadi. Dengan tajuk yang dalam sabun ni tu. Rasanya boleh kot kita tengok yang ni. Okay. So yang ni boleh bagi tahu ni lah. Okay. Kalau yang dari dalam isu peperangan, so yang bahagian ni pertama dia kata boleh. Dia mensyaratkan andal hajah sahaja.
So, yang ni ada tak ada apa dia, Imam Hasan ra'yu min muslimin. Jadi ini ditambah bi'annu syarat an ya'rif al-imam husn ra'yuhum min muslimin. So dia kena apa maknanya dia kena macam mana, imam ni kena tahu pendapat. Dia kena tahu husn ra'yuhum min muslimin. Mungkin maknanya dia kena al-imam tu, dia kena leader tu, dia kena dapat idea tu dari al-muslimin yani. Al-imam husn ra'yuhum min muslimin. Maksudnya orang-orang Islam pun semua kena sepakat lah. Kalau tak sepakat tu maknanya tak kena, ada something tak kena. Rasanya ini. Yang pertama ni. Kalau yang nombor dua, ya'man khianatahum. Okey. Dia rasa secure lah dari segi khianat ni. Okey. Tu Syafi'i tambah pula yakil al-muslimun. Orang Islam kena lagi ramai. Dia tambah syarat Syafi'i, orang Islam kena lagi ramai. So dia kata supaya sekiranya kalau orang kafir tu tiba dia orang khianat. So at least orang Islam masih kuat lah untuk melawan balik. Okay. Gitu. Kalau ini Mawardi dia tambah an yukhalifu mu'taqad al-adu. Kiranya orang yang kita minta tolong tu dia orang punya contoh, dia orang punya akidah, agama dia lain dari musuh orang Islam. Jelas sebab macam tak logik lah kalau contoh orang Islam perang Yahud ni. So lepas tu dia masa sama minta tolong orang Yahud juga. So macam orang Yahud yang bukan Islam. So ini andil Mawardi lah. So dia kata tak boleh sama. So mungkin kemungkinan ada khianat tu tinggi. Okay. So andil Malikiyah ma'ada Ibn Habib wa jama'ah min ahli ilm la tajuz al-isti'anah bi musyrik. Yang ni lah andil Malikiyah ni. Dia memang kata tak boleh isti'anah dengan orang kafir. Okay, so tak tahu orang ambil mana, tapi rasanya ambil ni okey lah. At least ni banyak sikit nak bincang. Kalau yang sabun ni tak banyak sikit. Rasul Islam bahawa Muslim qad sabat zakar fi isti'anah wa fi ahli kitab. Amma isti'jar kafir al-jihad. Isti'jar. Isti'jar ni maknanya sewa, kiranya upah. So tak tahu saya ini tak kot. Okay. Tak relevan kot isti'jar. So an-naw' al-muharram ni, tapi dia dekat mana ada wujuh ni? Dia kata thumma bayyin al-wajh al-hurma fi an-naw' al-muharram. So apa yang muharram dari segi al-wilayah. Cuba tengok ni. Malu fi syu'ur muslimin. Mungkin yang ni kot. Hal tajuz tawliyat al-kafir wa isti'maluhu fi syu'ur muslimin. Yang ni soalan dia, maknanya boleh tak kita jadikan orang kafir sebagai waliul amr dekat negara tu lah. Let's say, okay. So dia yang handle syu'un al-muslimin.
Gitu. So boleh ke tidak? Jadi ini dia kata istadalla ba'dul ulama bi hadhihi al-kalimah ala annahu la yajuz tawliyat al-kafir syai'an min umur muslimin wala ja'luhum ummalan wala khadaman. Dia kata tak boleh jadikan orang kafir sebagai wali amr yang handle bahagian orang Islam. Okay. Isu-isu orang Islam. Lepas tu dia kata ada yang kata tak boleh jadikan dia orang sebagai pekerja. Okay. Wala khadaman ataupun muwazzaf. Khadaman ni pembantu ataupun orang gaji. Kata tak boleh. Tapi ini ada khilaf kot. Oh, fi al-ayah wa nadha'ir. So, yang ni lah dia basically kalau ikutkan yang ni tak boleh. Tapi dia kata ini ba'dul ulama lah. So, Allahu a'lam. So maknanya menjadikan orang kafir sebagai wali amr Islam basically tak boleh. Apa dia tak boleh. Berdasarkan ayat tu lah ayat sesungguhnya kafirin awliya min dunil mu'minin. Dia kata ayat tu direct. Jelas. Kalau yang ni hukum al-madarat li ahli syuruk li ahli syar wal fujur. Madarat ni apa? Is it taqiyah? Tajuz madarat ahli syar wal fujur. ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة فقد كان عليه الصلاة والسلام يداري الفساق والفجار إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم إن كان فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير كما أنها لا تخالف أصول الدين كالقتل والسرقة وشهادة الزور فلا تجوز البتة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ini madarat ni rasanya taqiyah lah. Okay. Di ahli syar wal fujur, orang yang jahat lah. Orang yang jahat yang tahu kezaliman dia. Okay. So yang ni dia kata tajuz yang ni. Tajuz. Tapi la yadkhul hadha fil muwalat al-muharramah. So kat mana dia bincang muwalat al-muharramah? Tapi dia kata yang ni tak termasuk. Okay, kalau madarat ni setaqiyah. Maknanya taqiyah. So dia kata boleh. Kalau dia as long as ni lah. Dia kata kalau inkan fima la yu'addi ila dharar al-ghair. Ini syarat-syarat taqiyah tu lah. So sama. Okay. Tapi kalau dia tu'addi ila dharar al-ghair, yang akan ada dharar ke atas orang lain, so yang tu yang tak boleh. Sini macam akan apa ni, ada source lain je untuk yang ini, perbincangan ni. Source lain kali ni sebab tahu lah, sebab tu sebab dia tak banyak sangat perbincangan dia dalam sabu ni. So kalau jawab kepada soalan ni, mada jawaz, bagi tahulah, rasanya bagi tahu isu peperangan je lah. Peperangan. So kalau dalam peperangan, contoh kalau peperangan ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dan kalau bukan dalam perang, memang tak boleh. Gitu. So itu mada jawaz alaqatul muslimin bil kuffar. Tapi kalau yang bayyin wajal hurma fi nu' al-muharram ni, dia contoh dalam nu' al-muharram. So tak tahu nu' al-muharram ni macam mana. Dari segi dalam buku tak ada. Tak tahu. Korang ada jumpa ke kat mana-mana source lain? Siapa yang tutup? Ustaz ada baca musa pasal syarat minta tolong dalam perang tu. Ustaz mulakan dengan
bawa orang Yahudi dalam perang. Oh, okey. Okey, so maknanya boleh refer yang ni untuk mada jawaz atau mada jawaz alaqat muslimin bil kufar. Okey, ni okey. Okey, so kita boleh refer itu yang mawsu'ah sekali dengan sabun yang awal tu. Kalau yang untuk ni untuk wajah muharram tu ada tak? Kat mana? Ustaz ada bincang tak? Ni. Jap. Ni macam okey je ni. Yang ini. Yang ini. Al-isti'anah al-muslim bighair muslim fil qital. Okey, ni dalam perang tadi lah. Perang tadi kita dah bincang dalam perang tadi. So yang ni kalau bukan dalam perang. Okey, okey. So yang ni lah, ini refer sini Dalam perang, mention dalam perang juga. Perang, bagi tahu yang khilaf tadi. And then kalau bukan perang ni pula. Okey, so yang pertama, tajuz al-isti'anah fil jumlah bighair al-muslim. سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره في غير القربات كتعليم الخط والحساب والشعر. So dia kata basically boleh. Dia ni fil jumlah bighair muslim. Fil jumlah maknanya overall. So basically boleh. Dia kata sama ada orang tu ahli kitab ke ataupun tidak, tapi asalkan bukan dalam qurubat, bukan dalam ibadah. So boleh minta, contoh nak minta dia orang ajar khat, apa ni, nak tulis, ajar menulis ke, ajar kiraan ke, ataupun syair, yang ni syair poetry ke. Okey, ini contoh pembinaan, cara nak bina rumah ke, yang ni semua boleh. Okey, so itu boleh. Wala tajuz isti'anah bi fil qurbat. So tak boleh minta tolong orang kafir dalam ibadah. Contoh azan kan. Contoh azan, kita minta orang kafir yang azankan. So ini tak boleh. Wal hajj wa ta'lim al-Quran, minta orang kafir yang tolong ajarkan Quran, ini tak boleh juga. Katikhari fi wilayat ala muslimin. So even jadi wali amr pun tak boleh. Okay. So yang ni yang tak boleh. Mana istilah al-muharramah ni kat sini. Yang fil qurubat. Okay. Al-muharramah fil qurubat. Okay, ini waqtu bahas al kitab dun ghairi min musyrikin majuz ala misal as-sayd wal-dhabh. Dia kata yang ni ada juga isti'anah yang boleh minta tolong dari sebahagian orang kafir, tapi tak boleh dari sebahagian lain. Contoh ahli kitab. Kita boleh minta tolong orang kafir dalam as-sayd wal-dhabh. Sebab ahli kitab. Tapi ahli kitab sebab dalam Islam dia benarkan untuk orang Islam makan daging ahli kitab. Okey, daging yang disembelih oleh ahli kitab. So yang tu boleh. Okey. So ini pula al-isti'anah bi ahli al-baghi. Ahli al-baghi wa alayhim. قال الحنفي والمالكي يجوز الاستعانة بأهل البغي على الكفار. Tak, ini lain dah, ini lain. Ini pun lain. Okey, so ni jawapan dia ni. Okey. So yang dia kata contoh, dia kata bayyin wajh min al-muharramah kan. Okey, bayyin wajh ni maknanya contoh. So dia kata contoh yang muharram. Apa contoh dia? So bagi tahu je azan ataupun ta'lim al-Quran contoh. So kita bagi tahulah. So yang antara contoh yang haram
Contoh kita minta orang kafir tolong ajarkan Quran. So yang tu tak boleh. La yajuz. Okay. So minta contoh je soalan tu. Kalau mada jawaz tadi tu bincang dulu. Okay. Mada jawaz apa dia? Tengok. Qital atau tak qital. Maknanya perang atau tak perang. Kalau perang, okay, bagi tahu perang dulu macam mana. Perang ada khilaf. So kalau ikutkan yang tadi tu yang ada 3 pendapat tu boleh. Ada yang kata boleh dengan syarat al-hajah kan, keperluan. Tu yang mazhab pertama. Tu mazhab yang kedua. Kita tengok balik. So mazhab yang kedua kata apa? Yang ni yang kena imam tu, dia punya leader tu kena minta, kena sepakat lah dengan semua rakyat orang Islam untuk minta tolong orang kafir. Contoh. Lepas tu memang yakin yang takkan ada khianat. Dan Syafi'i ada tambah pula orang Islam kena lebih ramai dari orang kafir. Okay. Lepas tu Mawardi pula ditambah satu syarat. Kena orang yang kita minta tolong ni kena beza agama dengan orang yang kita perang ni. Gitu. Lepas tu ada sebahagian pula yang tambahan lain pula, yang ni pendapat yang kata Maliki kata la tajuz isti'anah bil musyrik. Okay. So yang ni pendapat tu So mada jawaz ni dalam perang. Okay. So kalau yang and then dah after yang perang bagi tahu yang bukan perang pula. So kalau bukan dalam peperangan macam mana pula? So asal boleh. Al-asal boleh sekiranya bukan dalam qurbat atau bukan dalam ibadat. Okay. So yang itu boleh. So and then bagi tahu pula mungkin boleh mention sikit contoh ke apa. And then bagi tahu yang tak boleh bila dalam al-qurbat. Lepas tu soalan dia minta wabayin wajah muharramah, minta contoh yang ni. So bagi contoh qurbat macam mana. Okey, bagi tahu contohlah azan ke ajar Quran Okey. So yang ni tak boleh. Okey. Okey, tapi sebelum bagi contoh and then boleh tambah jugalah yang istibah ni isti'mal kitab. Maknanya ada isti'anah yang boleh minta dari orang yang non muslim tapi kena ahli kitab saja. So yang lain tak boleh. Contoh dalam asaid dengan zabah. Okey. Dalam sembelih lah sebab dia orang. So kita boleh makan daging orang tu. Okey. So jawab ikut ni dalam ni ada. Okey ke? Okey guys. So rasanya tu je jawab pada soalan ni. Ada yang nak tambah apa? Okay, so jelas So kita proceed Okey, jap. Nak asal ni. Bab ar-rashwah. Okey, tengok bab ar-rashwah. الرشوة مع بيان معنى حكم الهدايا العمال في الشريعة. Ini hadaya al-ummal fi syariah. Soalan ni sebenarnya spesifik ni. Hadaya al-ummal ni. Kiranya kalau ikutkan dalam ustaz bagi dalam apa ni? Dalam ayat ta'lim tu ada satu tajuk pasal hadaya al-ummal sahaja. Yang kita tengok semalam tu yang macam ya Ghazali kan. Beza antara al-rashwa dengan hadiah. So ini hadaya al-ummal saja. So nak tengok korang rasa perlu ke kita tengok?
Ini lah kot kalau nak tengok lah. Kalau ni fi hadaya al-ummal. Tapi rasanya mungkin boleh kot guna yang kita guna semalam. Hadaya al-ummal ni, kerja. Tapi sebab yang soalan semalam dia general halat. Kalau yang ini dia memang spesifik pada ummal. So, boleh tak bagi pada ummal ni? So ummal mungkin ada jenis-jenis kot. Yang mana? Ummal. Kalau yang soalan ni ummal ni pekerja. Kalau yang semalam dia just tanya direct, tanya general al-halat yang menjadikan hadiah ni rasuah gitu. So semalam boleh lah kita bincang direct sebagai secara general gitu. Yang ni dia memang specifically pasal ummal. Bila jadi ummal, bila dia jadi rasuah, bila jadi tak. Tapi rasanya point dia mesti akan sama je rasanya. Tengok niat jugalah dia, niat jawatan. Jadi ini ustaz memang macam ambil ayat-ayat ulama sahaja, dia ambil dan letak je, dia tak ada macam asingkan. Okey, so al-fariq al-awwal cakap apa, fariq al-thani cakap apa tadi. So tak apalah, kita boleh guna semalam je lah untuk ini kita guna semalam je. Yang ada lima tu pun boleh rasanya, 5 situasi tu. Okey, ini soalan kedua, wadah ma bayan ma yahrum minha fi syariah. ثم ألقي الضوء على المراد الإدلاء إلى الحكام. Ini bayan ma yahrum minha fi syariah. So ma yahrum minha, rasuah mana, jenis mana yang haram lah kot. Okey. So mungkin yang situasi semalam lah, termasuklah hadiah juga, hadiah yang jadi rasuah. So sama juga rasanya. Basically kena bincang yang mendelik yang kita bincang semalam tu, halat tu. So ini dia semua disuruh tafsir je lah. Tafsir idla' ila al-hukam. Okay. So yang penting yang halat tu kat sini. Soalan yang ini. Kalau yang ini pula soalan seterusnya, bayin ma'ana qawlillah azza wa jalla, walakinna Allah habbaba ilaikum al-iman. من حرف الاستدراك وتكلم عن مكان الصحابة في الشريعة مستدين بالأدلة الواردة في عدالته. ini pasal apa tadi? Sahabat. So soalan tadi kita dah baca so, yang istidrak kan. Dan makan itu sahabat kita tengok tadi. Okay, ini soalan seterusnya, syarah qauli ta'ala sama'ul kadhibi akaluna lis-suht. So ini soalan dia, wabhad fi hukm hadaya al-ummal fi syariah. So sama juga hadaya al-ummal. Dia kalau nak tengok, nak nampak yang direct, sebenarnya musu'ah lah kalau dari segi ummal ni. Sebab ummal ni dia kalau ikutkan musu'ah, dia memang bagi secara apa ni, maknanya dia bagi dia ikut position gitu. Kan kalau kita tengok semalam ya sama. So kalau ummal ni yang ini. Tapi tak tahulah kalau refer yang ini je, tak tahulah sebenarnya. Sebab ini dia kata hukum al-ummal ni kehukum rasyul ila al-imam. Sama je seperti apa ni, kepada imam ataupun khalifah. So dia kata sama je.
kalau ikutkan inilah, okey. So maknanya perbincangan kalau pasal hadal ummal ni sama je sebenarnya dengan halat tu. Bagi tahu je halat tu, and then ummal tu boleh masuk kategori yang tu pun ataupun tidak. Atau ummal ni biasanya masuk kategori mana? Biasanya kalau yang hadiah pada ummal ni biasanya dia masuk kategori yang nombor 5 tu lah, yang nak approach tu. Okey. So, yang tu akan dikira sebagai rashwah. Okey. Okey, itu untuk soalan ni, and then soalan ni terusnya kita dah tengok al-hikmah, so kita dah bincang tadi. Okey, wadah ma'na rashwah hukum wa anwa'iha. Okey, so ini dia bagi tahu lah makna ar-rashwah wa hukum wa hukum anwa'iha. Wa hukum wa anwa'iha. Hukum rashwah dan anwa' ar-rashwah. Okey, so ini just bagi tahu lah anwa' ar-rashwah. So anwa' ar-rashwah ada dalam mausu'ah ni. Jenis-jenis rashwah. Inilah kot, okey. Inilah kalau bagi tahu anwa' ar-rashwah ada bagi tahu secara ni je lah. على تقليد القضاء والإمارة هي حرام على الآخر معطي ارتشاء القاضي ليحكم أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان. So ini boleh refer. Ini ar-rashwah ala taqlid al-qada' wal-imara. Ala taqlid al-qada' ni maksudnya taqlid al-qada' ala taqlid al-qada' wal-imara. Kalau yang nombor 2 ni dia kata maknanya bagi rasuah supaya kepada hakim supaya dia bagi decision on his behalf lah. Okey. Ini akhul mal lisawi amru 'inda sultan. So basically yang ni dia bagi duit kepada sultan, sama ada dia nak daf'an lidharar atau jalban lin-naf'. Kini untuk dia punya his own interest lah gitu. Okay, so itu tak boleh. So ini أعطى إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له. So ini أعطى إنسان غير موظف عند القاضي ليقوم بتحصيل حقه له. So yang jenis yang 4 ni dia kata boleh. Okey, أعطى إنسان غير موظف. Dia kata bagi orang yang bukan staff, bukan pekerja. عند القاضي أو الحاكم. Okey, so dia bukanlah bekerja di bahagian qadhi ataupun hakim gitu. So yang tu yang ini. Ini dia specifically bagi tahu pasal bagi orang yang tak ada kaitan dengan jawatan qadhi atau hakim. Okay, ataupun khalifah, sultan ke termasuk sekali. So ini orang yang selain dari pegang jawatan tu. So ini dia kata boleh. Fa innahu yahil daf' dhalik wa akhdhi. Boleh je sebab ini so yang ni dia memang kata boleh je sebab kiranya dia tolong satu sama lain je lah bila dia bagi tu. Kira macam hadiah. Okay. So ataupun macam upah. So dia tak ada kaitan dengan macam apa ni? Macam mana dalam mahkamah lah, kalau mahkamah ke atau bayar kepada hakim ke sultan ke. So dia beza. So ni jenis yang nombor 4. Okay.
Yang pertama tadi tak sure apa maksud dia. Yang taklid tu. Maksud dia apa taklid tak faham. Tapi dia kata yang pertama tu haram Tapi ustaz kata uzkur anwa' je, so mention direct je sebenarnya. Kalau ikutkan ini tak perlu apa ni bagi contoh ke apa. Okay. Ataupun hukum anwa'iha ni pun boleh jadi kalau hukum ke atau aqsam rashwah ataupun hukum anwa'iha. Maknanya berdasarkan murtashi orang yang terima siapa, and then orang yang bayar, pemberi tu. So boleh jadi tu juga. So pembincangan dia ada yang ni kiranya macam dia nak mention ni lah, hukum ar-rashwah binisbah lil murtashi. So hukum, kalau itulah maksud dia hukum, maksudnya mungkin lah kot hukum dia yang ni lah kot. Tadi tu aksam tu macam tak jelas sangat. So hukum okay. Tapi dia maknanya mention lah ikut ni lah, imam, qadhi, memang mention satu gitu je. So bagi tu ar-rashi. Lepas tu ar-rashi pula macam mana? Rashi ni yang pemberi tu. So dia kata kalau haji macam mana orang yang haji. So dia kata haji tak boleh. Al-qadhi. So qadhi pun tak boleh bayar, tak boleh bagi rashwah kepada siapa-siapa, contoh. Okay, so tak tahulah soalan ni mungkin tak keluar sangat ikut yang ni. Okay. Tapi kalau keluar pun bagi tahu direct je. Kalau yang ni siapa? Qadhi boleh ke tidak? Boleh terima ke tak boleh? Tak boleh. Bagi tahu direct je. Okay. Okay, so korang nak sambung ke? Ada satu lagi al-jihad kan. Ikut kau aja. Malam pun boleh juga. Malam ni. Malam lah, ngantuk lah. Okay, so sama malam ada apa-apa ni soalan ke? Untuk yang kita tengok tadi. Ada. Okay. Yang tadi yang hukum anwa' tu tadi bagi tahu hukum dari segi murtashi, dia tu hukum dari segi ar-rash bincang dua tu. So okay, kita sambung malam ni insyaAllah. Tajuk al-jihad ni. Okay. So kita rehat kejap. Sambung malam nanti pukul after 10. Okay, after 10 malam ni. Okay, so kita tutup majlis kelas kita. Tasbih kafar, subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.